okey. Telefon. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Pegawai Eksekutif Global Ikhwan Services and Business Holdings GISBH, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali bersama 21 yang lain telah didakwa di Mahkamah Seksyen pada semalam atas tuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Turut didakwa ialah isteri Nasiruddin iaitu Datin Azura Mat Yusof Hasnan 57 dan anak bekas pengasas Al-Arkam Asyari Muhammad iaitu Muhammad Adib At-Tamimi 32. Individu lain yang didakwa ialah Muhammad Syukri Muhammad Noor 53, Muhammad Afdaluddin Latif 34, Muhammad Sayuti Omar 35, Muhammad Fazil Mat Jasin 57, Muhammad Dirar Fakrul Razi 34, Mokhtar Tajuddin 60, Muhammad Fajrul Islam Khalid 28, Abu Ubaidah Ahmad Syukri 34, Syuhaimi Muhammad 56, Hasnan Abdul Hamid 53 dan Muhammad Zahid Azhar ataupun Nazri 51. Kami akan merayu kepada pihak pendakwaan mengenai pertuduhan ini. Kami juga akan melihat sama ada terdapat lain-lain pertuduhan terhadap kesemua suspek. Turut dituduh ialah Khalilatul Zalifah Muhammad Jamil 27, Nur Jannah Omar 32, Hamimah Yaakob 72, Asmat ataupun Asmanira Muhammad Ramli 44, Nurul Jannah Idris 28, Siti Salmiah Ismail 57, Siti Hajar Ismail 51 dan Mahani Qasim 54. Seramai 13 lelaki dan 9 wanita itu menyatakan memahami pertuduhan yang dibaca secara berasingan di hadapan Hakim Lailatul Zuraidah Harun. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes membabitkan Atal SOSMA dan dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Peguam Datuk Rosli Kamaruddin yang mengetuai barisan pembelaan mewakili semua tertuduh memohon panduan dari mahkamah mengenai soal jaminan kerana pertuduhan kerana kes akan dibawa ke Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Razali Cik Ani, Datuk Nazran Muhammad Syam, Lina Hanini Ismail dan Siti Hajar Mat Razi. Semua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan iaitu menjadi ahli kumpulan jenayah terancang pada Oktober 2020 hingga 11 September 2024 di sebuah premis di Bandar Country Home Rawang. Jika sabit kesalahan, mereka berdepan hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun. Sementara itu, ketika pertuduhan dibacakan, prosiding mahkamah berhenti seketika apabila seorang tertuduh, Siti Salmiah, telah tersedak. Rosli menjelaskan anak guamnya mengidap asma dan memohon arahan mahkamah supaya tertuduh diberikan rawatan dan mahkamah telah membenarkan permohonan berkenaan. Sejurus pertuduhan dibacakan, hakim mengarahkan semua tertuduh diberi rawatan perubatan sewajarnya jika diperlukan. Mahkamah menetapkan 23 Disember untuk sebutan semula kes bagi pemindahan prosiding ke Mahkamah Tinggi. Pada 16 Oktober lalu, Nasiruddin antara 16 individu yang telah ditahan semula di bawah Akta SOSMA. Sebelum ini, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain dilaporkan berkata, sejak Op Global dilancarkan pada 11 September lalu, seramai 58 individu telah ditahan di bawah SOSMA termasuk 16 pengurusan tertinggi GISBH. Mereka antara 415 individu yang ditahan dalam Op Global Fasa 1 hingga Fasa 4. Saya tidak melihat apakah perbezaannya kerana dalam satu bab kerajaan menggunakan Akta SOSMA untuk menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam Global Ikhwan Services dan Business Holding Sdn Bhd. Saya merasakan bahawa ia adalah salah untuk menggunakan SOSMA. Saya telah menentang SOSMA dari dulu lagi apabila ahli-ahli parlimen adun-adun daripada DAP ditahan di bawah SOSMA. This is a draconian law, Timbalan Speaker. Dan saya sebagai peguam menyatakan tentangan saya. Saya ingin menentang kepada penggunaan SOSMA ke atas semua individu-individu yang terlibat dalam kes Global Ikhwan Services Business Holding Sdn Bhd. Kalau ada keterangan, tuduh mereka di mahkamah. Jangan gunakan SOSMA kerana undang-undang itu adalah undang-undang yang zalim. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton hingga tamat. Berjumpa lagi di video akan datang.